إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Maka takut dan haraf engkau pada awal itu. Ini sambungan daripada matan nurun mustawdhan lil qulub wa madaruhu an-nur al-warid min khazainil ghuyub. Maka takut dan haraf, khauf dan raja atau maqam basat wal qabat. Takut dan harap engkau pada yang awal itu kepada yang lain bagimu. Maka adalah rujuk engkau dengan lain kepadanya dan keluar engkau daripada yang lain dengan yang lain. Maka yang kedua itu takut dan harap engkau akan dia baginya, maka adalah rujuk engkau daripadanya kepadanya dan sekira-kira demikian itu adalah syuhud engkau baginya. Allah karim. Dulu kata nurun yakshifu laka bihi an asarih. Satu. Yang kedua nurun yakshifu laka bihi an awsafih. Satu nur dibukakan bagimu dengan dia daripada segala asar. Mana satu daripada pancaran nur, dia banyak nur iman, nur ma'rifat, nur mahabbah, macam-macam nur. Ba'al anwar matayil qulubi wal asrar. Kita lepas dulu kan. Sebenarnya kata al anwar matayil qulub. Segala nur dia panggil matayah, jamak daripada matiyah. Mana kenderaan bagi segala kulub. Kulub jamak daripada qalbin. Qalb ataupun hati kita ni dia saja yang layak mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Maka qalbi itu dinamakan dengan roh sir. Ya, itu dia panggil hakikat diri insan. Apa hakikat diri kita? Latifatur rabbaniyah nuraniyah. Latifah benda yang seni, latifatul rabbaniyah, dan dibangsakan kepada kejadian Allah Ta'ala. Dia benda yang baru tapi dia dikekalkan Allah Ta'ala. Latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah, yang dibangsakan kepada alam nur, iaitu roh kita tu. Ada penjasad yang kasif, yang kasar ni, ini sangkar luar dia kan, ini besok dia baling dalam mana liang lahat dia. Ya, kita mati besok dimandikan kita, kapan, semayang, pikul, usung, sumbat dalam liang lahat, timbus. Ya, tu je yang kita jaga, bukan main hebat lagi. Ya, padahal tu je taraf dia. Ya, takat tu je, tak lebih daripada tu. Habis. Ya, jadi makanan ulat cacing. Yang sebenarnya diri kita yang sebenar. Dia ni yang layak menerima berbagai-bagai kurniaan. Dan dia layak mana diangkat setinggi-tinggi kalau kita jaga dia. Kalau tidak dijaga, maka dia akan turun sehina-hina keadaan, bahkan lebih teruk daripada yang berkaki empat itu. Ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya Allah aku akan lempar keumban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca mereka ada hati tapi tak kerti mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada mata tak kerti melihat cara melihat yang sebenar. Tahu lihat sebenar kan? Lihat sebenar, mata luar kita buka, mata dalam menghadap dia, tu lihat yang sebenar. Kalau kita lihat makhluk, nampak makhluk tu tenggelam, tu lihat tak boleh pakai. Penglihatan tu orang kafir mana dia? Ya, penglihatan sebenar ialah basar kita bukanya, mata dalam terbuka. Amat bahaya dan bahaya besar, lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Kalau kita buka mata luar, mata dalam kita tak buka. Mata luar kita buka, nampak dipanggil asar. Mata dalam tak buka, jam. Tak nampak muasir. Siapa dia muasir? Huwallahu ta'ala. Ya, maka kalau mata luar kita buka, mata dalam tak buka, habis. Orang tu akan jadi rosak, serosak-rosakan. Akhirnya orang tu akan jadi membesarkan makhluk di tak puasan kebesaran Allah SWT. Ya, bila dibuka dua-dua mata, dia teram nampak kebesaran Tuhan. Ya, telah bertambah nur dalam dia tadi tu. Kekuatan keyakinan dia tadi terasa betul, atau dipanggil nur. Apa nur? Quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Ya, telah keyakinan yang menambah kuat ya pandangan dia. Dulu dia pandang lama baru nak ingat, sekarang dia pandang tak terus. Yang kuat lagi sebelum dia pandang dia nampak. Iaitu iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak buka mata luar melainkan mata dalam aku dah menghadap dia. Hati iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Rasulullah mengatakan law wuzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar ni dengan seluruh alam, lebih kuat iman Sayyidina Abu Bakar. Ya, ma faddala Abu Bakr bi kasrati siyam wa salawat walakin ma qarra fi batni atau kama qala. Bukanlah lebih Abu Bakar itu kata baginda sallallahu dengan sebab semayangnya banyak, memang semayang dia banyak. Wala siyam, bukan dengan sebab siyam, memang siyam dia puasa dia banyak, tapi satu rahsia ma qarra fi batni ialah benda yang ada dalam qalbi dia, adalah nurul ma'rifah, cahaya makrifat. Dia kata nurun yakshifu laka bihi an asari, nur yang menyebabkan terbuka bagi engkau dengan dia an-asar daripada makhluk. Satu lagi nur yakshifu laka bi an awsafih. Tadi nampak asar, ini nampak awsaf, sifat dia. Itu beza tu dua tu. Walhasil dia ada nur. Kalau tak ada nur, dia duduk dalam zulmah. Barang siapa yang buka mata luar dia dan mata dalam dia tak buka, maka dia berada dalam zulmatul ghaflah, kegelapan, kelalaian. Alai, dia kenal makhluk, lepas tu dia pandang hebat makhluk, lepas tu dia gila dengan makhluk. Ya, gila harta, gila pangkat, gila jawatan, macam-macam tadi. Ya, itu semua benda yang tidak dituntut oleh syarak gitu. Allah Ta'ala suruh tuntut supaya kita kenal dia. Kenal Allah Ta'ala bahawa dia akan selamat. Ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, sebab tu aku jadikan manusia. Ya, supaya dia kenal. Sebab manusia bila dia kenal Allah Ta'ala, insya-Allah kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Ya, dia kalbi dia sentiasa dengan Tuhan, maka ketika itu dia sentiasa dipimpin oleh Allah Ta'ala. Pandangan matanya nur, penglihatannya nur, pendengarannya nur, percakapannya nur, depan nur, belakang nur, kiri kanan nur, atas bawah semua nur. Ya, itu dalam hadis sahih Nabi sebut Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran wa fi amami nuran khalfi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku nur, pada mataku nur, pada penglihatan, pendengaran aku nur, pada lisan aku nur, depan aku, belakang aku nur. Itu semua doa Nabi dalam hadis sahih. Ya, tengok dalam hadis sahih Bukhari Muslim tadi. Itulah dia. Jadi nurun, pancaran nur tu dia membukakan bagi kita asar, satu nur dibuka bagi kita apa? Ialah awsaf. Maka
Iza kasral azkar kasral anwar. Dia seorang tu banyak mengingati Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala, sama ada bil lisan atau bil qalbi atau bil sir atau bil ruh. Diingat Tuhan, kasrat anwar. Dan saya banyaklah nur dia. Wa iza kasrat anwar safat asrar. Bila nur dia banyak, maka bersih jernihlah sir dia. Wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila bersih memancar nur di sir dia, maka ketika itu kana ma'allahi qarar, dia tetap qalbi dia dengan Tuhan. Di mana saja dia berada, maka qalbi dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnah yang terbesar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu dia antara sunnah yang besar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatinya sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum muhalafah ni, kalau hati dia tidak dengan Tuhan, maka hati dia dengan siapa? Dengan makhluk. Bila hati dengan makhluk, habis. Ya. Sebab dia nak supaya kita tiru jalan ahli makrifat. Ya, kalau mereka mengosongkan batin hati mereka daripada makhluk, ya, maka Allah Ta'ala akan membuka Allah Ta'ala akan pandangan dalaman dia tadi. Wa ahlul batin lamma faragu qulubahum minal aghyari wa ba'u nufusahum lil wahidil qahar. Jawab dia apa? Fatahallah. Jadi fatahallahu ainul basiratiha, ya, buka ainul basiratihim wa atla'ahum ya alal muqawwan alal mafnuni sirrihi. Kemudian fa'afradul haqq bil wujudih wantafa an basiratihim nazarahum ila kulli mawjudin. Iaitu ahli ma'rifat yang sebenar mengenali Allah Ta'ala, yang pancaran nur dia kuat dalam kalbi dia. Dia kosongkan batin hati dia daripada makhluk, dan dia menjual diri mereka kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, maka telah bukakan Allah Ta'ala akan pandangan dalaman mereka, dan ketika telah bukakan pandangan dalam mereka tadi, Tuhan dedahkan mereka atas rahsia yang tersimpan indah, ya, lalu mereka menunggalkan Allah Ta'ala dalam kewujudan. Maknanya dinampak sebenar wujud Allah Ta'ala, dan ternapilah pada basirah, ya, dalaman mereka tadi akan pandangan kepada makhluk. Ringkas dia apa? Farriq qalbak minal aghyar yamla bil ma'arif wal anwar. Dia kosongkan batin daripada makhluk, Tuhan penuhkan qalbi dia dengan nur daripada Allah. Maka ni nur yang dibincang oleh Tuhan pengarang. Allah Karim. Jadi satu nur tu dibuka dia apa? Daripada segala sifat jalal, jamal, iz, kamal dia. Jadi bila terbuka daripada segala asal tadi, maka ta'aluklah seseorang tadi pada yang lain, dan apabila terbuka dia daripada segala sifat, ta'aluklah pada Allah Ta'ala. Habis, kemudian dia sambung, dan takut dan harap engkau pada yang awal. Apa yang awal? Terbuka kalbi kita pada makhluk, tidak pada Tuhan. Ya, kalau kalbi kita terbuka, sebab tu ulama kata, kalau kamu nak tahu iman kamu, taraf keimanan kita kuat atau lemah, terang atau gelap, dekat atau jauh. Bila kita bangun tidur, apa kita ingat? Ya? Kita bangun malam tu, pukul apa kita biasa bangun? Pukul 3, pukul 4, pukul 5. Buka je mata, apa kita ingat? Itulah taraf iman dia. Ya? Ada setengah bangun dia terus dibuka. Mulut dia pun keluar, Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang diajar dalam syariat. Ya, tapi kalau dia tidak kuat keimanan ni, dia ingat benda lain. Buka je mata, dia ingat dia punya kerja. Kalau dia buka mata, awal-awal mata dia buka, dan ingatan awal dia pada makhluk, ringkas dia, maka orang tu dipanggil golongan yang lalai, yang tertutup mata hati dia. Tapi kalau dibuka dia mata, dia memandang kebesaran Tuhan, maka itu orang yang berakal. Mana orang yang berakal, awal-awal ingatan dia ketika dibuka je mata ialah kepada Tuhannya. Kalau orang yang tidak berakal, maka dibuka je mata, dia ingat makhluk bukan Tuhan. Itu je keadaan. Ya, berakal dengan tidak. Ini dipanggil akal ada dua. Satu aklun nafi', satu lagi aklul gharizi.
Aklun nafi' itu yang kita nak. Akal yang membawa manfaat makrifat akan Allah. Adapun akal yang biasanya akal gharizi, itu orang kafir pun ada. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25 kan. Itu orang kafir pun ada tu, tak ada hal itu. Itu bukan kiraan kita. Kiraan kita ialah akal yang membawa makrifat kepada Ta'ala. Al-aqil iza asbaha yanzuru ma za yaf'alullahu bih, wal ghafil iza asbaha yanzuru ma za yaf'al. Orang yang berakal bila dibuka je mata dia, dia akan memandang kebesaran Tuhan. Ma za yaf'alullah, apa yang Tuhan buat apa di diri dia. Sekarang Tuhan nyambung nyawa dia, Tuhan buka mata dia, ya, Tuhan izin pernafasan dia, sakit dia tak ada. Ada orang bangun-bangun tidur dia kena stroke kan. Dia bangun tidur mulut dah sengit kan. Masuk air keluar balik. Cakap mana tak boleh cakap. Ya, satu badan lumpuh, kena urut balik. Ada seorang sahabat dia kena pulak macam-macam kena urut. Ya, ni kita bangun pagi sihat alhamdulillah. Bangun buka mata sebelum tubuh tu cantik dengan sihat badan. Keluar mulut alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, sebab tidur dipanggil mautus sugra, mati kecil. Sebab mati ni roh keluar. Sebab bila kita tidur roh keluar, roh yang keluar tu ruhul yaqazah, bukan ruhul hayat. Kalau ruhul hayat tu tuan-tuan kena beli kain kapan. Ya, tu roh itu tu mati terus. Jadi bila dia balik ruhul yaqazah, kita jaga balik. Ya, jadi kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mengurus segala-galanya. Jadi awal bila kita buka mata, ingat dia alhamdulillah. Tapi kalau buka je mata, ingat kerja dunia dia, yang ni jaga dia. Ya, yang awal tadi. Kepada yang lain bagi, maka adalah rojok engkau dengan yang lain kepada. Di hati kita buka je mata dan menghadap benda lain. Kiblat hati itu ialah Allah Ta'ala. Kiblatul ruh. Sebab kiblat tu ada 3. Kalau kiblat semayang ialah Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kiblat zahir. Ada kiblat doa as-sama'. Sebab tu bila kita berdoa, angkat tangan menghadap ke langit. Yang kiblat yang paling besar ialah kiblatul ruh. Ialah Allah. Bila hamba hati dia sentiasa menghadap kepada Allah, itu hati dia sentiasa menghadap kepada pihak yang paling mulia. Ialah kiblat batin. Jadi kalau bangun pagi apa diingat, itu kita tengoklah kedudukan kita. Ada yang bangun pagi diingat apa dan? Ingat apa? Ingat ukuk dia. Yang bangun pagi dia kata pada ukuk dia. Ya, itu lagi dia kacau tu. Maka adalah rojok engkau padanya kepada. Dan yang kedua tu, takut dan harap engkau akan dia, baginya bagi Ta'ala. Maka adalah rojok engkau daripadanya kepadanya, daripada Allah kepada Ta'ala. Dengan dikira demikian adalah syuhud engkau baginya. Maka orang tu sudah masuk dalam musyahadah qalbi dia dengan Tuhan. Dan orang yang dibukakan maka min musyahadah qalbi dia sentiasa menghadap kepada Ta'ala, maka itu nikmat besar dia telah dah dapat dari Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Maka adalah segala anwar itu hanya senya mewajibkan ia akan barang yang telah tersebut serta didapatnya daripada ain diri dia. Tiada serta semata-mata zuhud dalam segala alam. Dan bahawasanya demikian itu kata mereka itu apabila adalah iman itu pada zahir hati. Maka adalah orang itu mukmin, orang mukmin itu kasih akan Allah Ta'ala dengan kasih yang pertengahan. Bila iman tu dia duduk pada zahirul qalbi, dia duduk dalam makam sadar dia. Ya, dia masuk dalam makam sadar. Kalau sadar dia tak lepas, dia habis dia tak iman. Dalam Quran kata afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi. Tidakkah mereka yang Tuhan dah bukakan sadrun, sadarrah, itu lapisan pertama tu. Ya, kalau dia pergi atas sikit lagi, dia pergi lapisan yang kedua, dia panggil qalbun. Qalbi itu disebut dalam hadis Nabi, innan nura iza dakhala al-qalba infasaha wa syarah.
Qila hal lidzalika min alamati allati tu'rafu biha qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulu' wa istinad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk dalam kalbi insan maka hati akan lapang, tenang. Sebab pancaran dia itu terang, terang maknawi bukan terang hissi. Kalau terang hissi nur cahaya ni terang dalam terang. Bila terang mudah memandang apa yang dipandang, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Taala, keagungan Allah Taala. Itu yang terang. Bukan nak pandang awan kan, projek duit kan. Dia pandang wujud dia, kebesaran dia, keagungan dia, kedahsyatan dia yang mentadbir setiap saat. Huwa fisyan. Di setiap saat dia atur. Ya, sehingga iman dia kuat, dia berjalan, dia rasa dari Allah. Dia duduk dari Allah, dia berjalan, dia makan, semua dari Allah. Dia rasa. Bukan tahu, dah rasa. Macam mana rasa punya sedap kan? Kelazatan merasa. Dia panggil apa? Zauq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami sekalian arif, orang yang benar-benar mengenali Allah di kalangan awliya ialah bil azwaq, dengan rasa qalbi, roh dan sir dia dibuka. Ya, bukan sekadar ilmu tahu. Banyak orang tahu Tuhan melihat, tapi dia tak perasan Tuhan lihat. Sebab tak ada rasa. Bila keperasanan Tuhan melihat, itu mula dia khayal. Sebab tu perlu kepada suntikan banyaknya ingatan kepada Allah. Itu dia panggil qutul arwah. Ya. Bila masuk sadar yang pertama, maka kasih dia pada Allah tu pertengahan. Kadang-kadang diingat, kadang-kadang dilupa, kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang dia malas. Ya, dia pertengahan. Maka bila turun ia pada batin, dia masuk dalam qalbi, roh, sir. Ya, banyak lapisan tu semua dalam Quran ada disebut. Ya, qalbi tadi adalah hadis ya. Bila masuk dalam qalbi ya hati lapang. Lalu sahabat tanya, adakah tanda yang kami boleh kenal? Ya, maka Nabi kata na'am. Yang pertama at-tajafi an daril ghurur, hati direnggang dengan dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia, tapi dunia yang dia boleh diguna pakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Adapun dunia untuk layan nafsu dia semua dia kerat, dia buang. Itu semua bahaya dia. Virus besar. Itu dipanggil apa? Kanser kalbi. Ya, kemudian at-tajafi an daril ghurur, dia sudah renggang hati dia dengan dunia yang banyak menipu daya. Sebab banyak orang tertipu dengan dunia. Dengan sebab dunia dia berkelahi adik-beradik, dengan sebab dunia dia berkelahi dengan jiran, dengan sebab dunia dia hilang pandangan mana benar, mana salah. Dengan sebab dunia ya, dia jual akhirat pun ada. Dengan sebab dunia last kali dia kufur dengan Tuhan wal-a'yazubillah. Dan hadis sahih Nabi kata supaya kita bentuk jaga benda ni, Nabi suruh kita apa? Badiru bi a'malis salihah. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Kena banyak beramal. Zikir dia kena banyak, baca Quran kena banyak, dan itulah amal-amalan yang lain. Sebab ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul iman, wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul anwar. Bila banyak beramal menambahkan iman dia naik. Bila iman dia naik menambahkan nur dia terang. Bila hati dia terang, dia mudah memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ketiganya wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia sentiasa meningkatkan persiapan kematian dengan amal saleh sebelum datang kematian. Lepas tu tuan-tuan puan-puan yang ada dalam masjid ini semua limpah kurnia Tuhan. Tuan-tuan ada nur dalam hati. Kalau tak ada nur dia tak kenal masjid. Kalau nur yang dia tak ada sujud ke Tuhan. Kalau tak ada nur pula ya masjid dia tak kenal. Tapi nur tu betul berbeza lah. Ada yang power dia 20, 40, kan, ada 90, ada 150, ada 250 pun ada. Nur tak sama. Ada yang terang, ada terang. Yang terang tu dia bukanya mati nampak kebesaran Tuhan. Dia melangkah, dia duduk, dia nampak kebesaran Ta'ala. Ya. Dia angkat dia semayang tu mi'raj qalbi di hadrat Tuhan. Sebab semayang tu urujul qalbi, dia panggil mi'rajul mu'min. Kalau yang kurang sikit tu malap dia semayang, dia angkat takbir, dia nampak dia punya apa? Kerja dia, pejabat dia, laut, ke darat, macam-macam. Dia semayang, tapi semayang dia drown. Yang kurang tu kan, yang kuat sikit kan dapatlah 2 rakaat menghadap. Masa rakaat lain kan hanyut tu macam-macam. Sebab nak ukur kita punya kekuatan iman semayang kan. Angkat dia takbir, kita tengok. Kadang belum rokok dah habis. Betul. Ya, kita jaga bimbang tu bila kita ikrar dengan Tuhan, wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan diriku ya Allah. Kalau kita tak menghadap qalbi kita, Tuhan jawab, kazabta, pembohong kau, Tuhan kata. Jaga kan. Sebab sembahyang kita kena jaga.
Repair lalu nak banyakkan semayang sunat, kata Syekh Abu Hasan As-Sazili, untuk kamu tingkatkan kehuduran qalbi kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi peringkat yang pertengahan dia ingat tu lebih kurang 50-50, dia tak kuat. Maka apabila turun ia kepada batin, lepas qalbi apa roh dia pergi, lepas roh dia pergi pada sir, ya, itu semua dalam Quran dia sebut qalbi, ya, sir, albab, lub, ya, macam-macam nama, semua dalam Quran dia sebut. Syarab, dia kalau kuat lagi dia antara contoh macam syarab kan, qad syarafaha hubba, ya, mana peringkat iman seorang tu macam mana kegilaan Zulaiha kepada Nabi Yusuf. Qad syarafaha hubba, mana kasih Yusuf, Zulaiha tu kepada Yusuf tu peringkat dah mendalam sangat. Dia duduk mana pun Yusuf dia nampak ya, kita nak alihkan perasaan itu bukan pada makhluk, pada Tuhan. Itu sifat mulia. Rindu, kasih, kuat tu sifat mahal tu. Jangan letakkan makhluk, rugi kita. Letak dekat Tuhan, biar hati kita menggila rindu dengan Allah. Ni rindu ke makhluk, kasih makhluk buat apa tanda tu. Makhluk kita layan di luar je kan. Jangan bawa masuk dalam. Kau bawa masuk dalam, habis qalbi kita rosak. Kita tak akan dapat jalan makrifat sebenar dengan Tuhan. Orang yang mengikut sunnah Rasulullah SAW, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum Allah. Jasad dia bersama makhluk. Rohani dia dengan Allah Ta'ala. Allah Karim. Sebab dalam ucapan Sayyidi Ahmad Ibn Idris, Imam Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah, dalam wirid sahur dia, Subhana Rabbiyal Azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. La yasbutu li tajalli azamati, lenyap. La yasbutu mana tidak sabit, tak ada lagi dah dalam kalbi dia. La yasbutu li tajalli azamati, bila Tuhan tajallikan, Tuhan buka kebesaran keagungan yang maha dahsyat dalam kalbi insan. La yasbutu syai'un, satu pun tak lagi, hilang dia. Bertepatan dengan kalam Imam Tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam kalbiku Itu kalam yang selalu kita dengar. Dia baca, ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam batin melainkan Allah. Semua kalau tuan-tuan ikut imam-imam tariqah sufiyah, ia pemimpin-pemimpin tarekat sufiyah, 40 lebih tarekat yang diiktiraf oleh dunia Islam. Ulama-ulama besar kan, jarang-jarang orang ya, yang melaut ilmu dia zahir dan batin, menguasai ilmu Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu hebat-hebat.
Dan kalau kita lihat a'immah sufiyah, kebanyakan, boleh dikatakan hampir 90% imam-imam tarekat ini dan semua dia min ahlil bait Rasulullah SAW. Ya, Sayyidi Ahmad Ibn Idris, Sayyidina keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Hasan dan Husin. Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naqsyaband, tarekat Naqsyabandiyah, daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Husin. Ibu bapa dia Hasan Husin dan kuat-kuat lain-lain dia. Ya, semua kalau kita tengok imam-imam tarekat semua dia wali min ahli bait, mana rangkaian sir dengan Rasulullah amat hebat. Dan sebab babullah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babu Rasulullah huwa mursyidul kamil. Pintu untuk masuk ke hadirat Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana tarekat sufiyah yang tidak ada jalan di Rasulullah, dia tak akan sampai. Mesti kuat, rindu dia dengan Rasulullah akan kuat. Ya, pembukaan awal mesti dia punya qalbi rindu yang cukup kuat. Sebab tu dia suruh kita banyak selawat dan gunakan salatul iskin. Apa salatul iskin? Selawat tapi kerinduan hati tu kena kuat betul, menggila. Ya, lebih paling kurang macam seorang lelaki gila perempuan, perempuan gila lelaki. Macam mana? Dia duduk, dia bangun, dia teringat, dia kan. Itu paling kurang, dia kena kuat lagi. Bila kuat betul kita selawat tu, sampai rindu betul, tak lama dia akan terbuka. Paling kurang dia terbuka dalam mimpi, dia akan mimpi Rasulullah SAW. Atau kemudian seterusnya lah, dia akan dapat pimpinan rohani baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu gantungkan nanti, banyakkan selawat. Selawat banyak. Budak-budak kita yang mana terbuka tu, biasa selawat paling kurang satu hari 12,000 buat. Ya, selawat paling kurang dia buat 12,000 satu hari. Dia selawat dia ada dua, satu dia panggil kamman, satu kaifan. Kalau kam angka, Nabi kita man shalla alayya marra shalla alayhi biha asyra. Siapa selawat kepada aku sekali, maka Allah Taala selawat. Allah Taala selawat makna apa? Tuhan turunkan rahmat. Bila kita nak banyak angka, kita kena gunakan selawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat pendek. Jadi angka dia banyak dapat. Dia kelebihan segi angka. Ada selawat yang sebab kaif. Dia punya kualiti. Dia selawat azimiyah, sekali baca tu berganda. Selawat sultan dan sebagainya, selawat banyak lagi. Tafridian, nariyah, macam-macam tu. Iaitu sekali selawat, ganda-ganda dia banyak. Jadi semua-semua kita bawa. Tapi yang isi kandung dalam semua selawat, sama selawat dalam bentuk kaman ataupun kaif tadi, dia punya roh selawat apa? Kerinduan. Rindu cukup kuat dengan Rasulullah kan ada. Baru dia akan terbuka kan. Ya, kalau rindu tak kuat, dia kurang. Ya. Tapi selawat ni kelebihan ni, kita buat jana pun dia dapat kelebihan besar. Buat rangkaian. Tidak ada siapa yang berselawat kepada baginda SAW sama ada hatinya menghadap, ingat atau lalai, melainkan percikan nur Rasulullah dia dapat. Confirm dia dapat. Dia nampak tak nampak tu jelas. Sikit banyak dia dapat. Siapa selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Itu sebab zikir dia ada dua, satu bentuk zikir hasanah, satu bentuk zikir darajah. Zikir hasanat, zikir biasa. Kelebihan dia masya-Allah hebat di akhirat. Kalau zikir tariqah dipanggil zikir darajah. Dia dapat yang hasanat, kemudian dia ada satu rahsia panggil tarakki. Tarakil qulub, roh sirri dengan Allah Taala terlebih cepat sebab dia rangkaian. Ya, bila dia bersanad guru pada guru pada guru pada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dipanggil jalan khas. Ya, maka carilah jalan dan ya, tuan-tuan bangun malam-malam menangis dengan Allah Taala. Ya Allah, tunjukkan aku akan guru mursyid yang sebenar yang boleh membimbing rohaniku menuju kepada Engkau. Berarti Imam Ghazali sebut dalam Ihya, talabul syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang sebenar ni, ya, menjadi kemiskinan walaupun dia terbesar pada ulama, alim 4 mazhab, ribuan hadis, tapi jalan rohani dia kena cari guru yang berpengalaman khas. Ya, itu kata Imam Ghazali sebab benda tu berlaku pada diri dia sendiri. Dalam keadaan dia masa tu sudah menghafal 300,000 hadis dan dia berjumpa dengan guru dia pun seorang tukang jahit kasut, si Abu Ali Al-Farmadi, wali besar zaman tu, tukang kasut tepi jalan. Tapi dia ulama hadis besar. Allah, bangun malam-malam minta. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu. Tuan-tuan sini lah, ya. Minta Allah Ta'ala, mengadu dengan dia, minta supaya Ta'ala tunjukkan. Ada satu wali besar di Mesir,
di Syria. Dia mengaji di Mesir dan dia buat PhD Mesir tu sampai Mesir pun ambil kertas dia, hebat. Habis dia tamat di pengajian, bapak dia kata la arda. Aku tak reda lagi kau punya pencapaian kau tu. Kecuali kau cari mursyid yang kamil, yang memimpin rohani kau ke Tuhan. Buat aku reda dengan kau. Jadi 40 hari dia tak tidur malam. 40 hari dia tak tidur malam, dia munajat, ya Allah tunjukkanlah aku, ya. Satu malam pun dia terbuka. Jadi mimpikan dia mengalami macam satu tsunami besar. Dia berjalan tu, dia punya kereta jam. Jadi tak boleh nak pergi. Ya, depan tu macam tsunami. Dia pun dongak ke langit aja, pemap dia nampak tali. Tali dia pada atas. Dia pun pegang tali tu, isyarat dalam mimpi. Dia pegang tali tu, dia tengok ke atas. Masya Allah. Syekh ni rupanya ulama besar Syekh. Dia tahulah bahawa itulah murabbi yang akan memimpin ni. Ya. Dia pun pergi jumpa Syekh tu. Ya, dia pergi salam tu, tanya je. Syekh tu jawab salam. Syekh kata, kau dapat mimpi pun nak jumpa. Aku dah tunggu kau lama lah. Ya, Syekh tu kata apa? Kau dapat mimpi pun kau nak datang. Ya. Aku dah tunggu kau lama. Itu dia. Tu Tuhan tunjuk kat sana. Minta Allah Ta'ala. Dia yang buka segala-galanya. Allah. Maka apabila turun ia pada batin qalbi, maka kasih ia akan Allah Ta'ala dengan kasih yang tersangat kuat. Ini yang kita nak, ya, kasih yang kita Allah maja'alna minhum, rindu yang kuat. Dia duduk, dia bangun, semua dia ma'allah. Ya, itu dalam hadis sahih panjang dia cerita, dia bahas benda ni tadi. Itu di antara dia. Rasa kena banyak dan ingatan kepada Ta'ala kena banyak. Dengan lisan dan dengan qalbi. Ya, banyak kan. Biar sentiasa tiap-tiap itu meningkat. Dan satu lagi kata mu'alif radhiyallahu an dalam Lataiful Minan, bermula cahaya matahari itu engkau pandang ia akan segera asar. Bila matahari terbit sekali lagi pukul 7 lebih pukul 8 kan, nampaklah pokok kayu, kayan, jalan raya semua terang. Mudah kita berurusan untuk yang zahir. Dan cahaya yakin dan dalam lebih besar. Jadi nur yang Tuhan bukakan, yang disebut dalam Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur, nur tu. Ataupun dalam hadis tadi Nabi kata inna nura iza dakhalal qalb, atau nur tu. Bila dia masuk je, engkau pandang dengan dia akan mu'assir. Siapa mu'assir? Yang memberi kesan segala kejadian ialah Allah Ta'ala. Mata luar dengan cahaya matahari memandang makhluk, kesan kejadian Tuhan. Mata dalam dibuka nur makrifat, nur iman, dia memandang kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kita nak dua tu serentak. Macam mana cahaya matahari terang, kita harap cahaya dalam nur kita dalam pun terang. Ya, maka banyakkan zikrullah, banyakkan ibadat, dia akan tambah nur. Ya, tiap nur ibadat tu mempunyai nur khusus. Al-azkar lahun nur. Bagi zikir tu ada nur, baca Quran ada nur, ilmu nur, semua ada nur. Dan cahaya dalam tu terang. Lawan nur apa? Zulmah, kegelapan. Tentu kita nak duduk dalam terang, bukan dalam gelap. Kemudian kata Syekh Abu Hasan Al-Sazili radhiyallahu anhu, di pembimbingan tarekat Syaziliyah, dia banyak di Mesir, Syria tadi ya. Dan kalau dibukakan nur orang yang mukmin yang maksiat, orang mukmin tapi dia banyak buat maksiat tu. Ya, nur dia tu, nur iman tu, kalau dibuka aja, nasai berkatuk barang antara langit dan bumi. Kalau dibuka nur tu, lama habis dan dia berkatuk barang yang antara langit dan bumi punya terang. Itu nur orang yang beriman yang maksiat. Kalau yang terang mukmin tak tahulah. Maka apa sangkamu pada orang mukmin yang taat lagi terang nur dia, semua Tuhan buka tak buka aja. Ya, satu hari si Abu Salim Makinuddin Al-Asmari, seorang daripada wali besar, dia berjalan pagi tu, dia tengok hari ni ada dua matahari, dia tengok pancaran nur perang ke atas. Ya, dia ingat matahari macam dua matahari terang. Jadi dia dekat dia baru dia nampak rupanya dua orang yang berjalan, satu abdi, satu sayyid, satu hamba, satu tuan dia. Bila berjalan nampak nur dia ni memancar sampai ke langit. Jadi dia, si Abu Makinuddin tak tahu nur siapa ni. Dia bila dekat aja, dia jumpa di pekan, maka tuan dia tadi suruh hamba dia beli barang. Jadi berpisah lah. Bila berpisah baru kenal, Masya Allah, bukan nur tu nur hamba tuan, bukannya nur tuan dia. Lalu si Makinuddin jumpa tuan dia, minta beli
kau berjual hamba-mu pada kau, berapa harga pun aku bayar. Jadi kawan tu banyak. Wah, ni lain macam kan, tak ada tawar-menawar. Akhirnya dia buka lah cerita apa maksud sebenar. Dia kata sebenarnya, kata si Makinuddin Al-Asmari, hamba engkau tu seorang wali besar. Kata, Masya Allah. Kata, kalau itu tak apalah, saya tak payah bayar sin merdeka, free je lah. Dia pun free, dia merdeka kan. Rupanya wali, Masya Allah. Taraf zahir dia orang tengok dia hamba. Ya, hamba tahulah orang pun tak ada hormat, hamba abdi, padahal di sisi Tuhan Masya Allah nur dia memancar ke langit. Dan hanya dituntut wujud nur itu kerana terang menerang ya kelam nafsu. Sebab nur kalau tak ada, diri kita gelap. Ya, zulmatul kufri, zulmatul insyan, kegelapan kekufuran, kegelapan maksiat, kegelapan ghaflah, semua gelap. Ya, iman itu nur, ma'rifat itu nur, amal itu nur. Ya, jadi perlu kita membanyakkan amalan supaya nur lebih terang. Dan apabila hasil daripada nur itu barang yang memberikan faedah ia akan maksud, maka wajiblah diterang himmah. Daripada terang maka himmah akan terangkat daripada menuntut dia dan daripada berpaling kepadanya, supaya himmah dia terus kepada hadrat Tuhan dan berpaling qalbi dia daripada makhluk. Jasad tak apa dengan makhluk, qalbi itu kita nak pakai. Dan terkadang adalah segala anwar itu hijab seperti aghyar. Maka kerana inilah kata mu'alif, rubbama waqafat qulubu ma'al anwari kama hujibat nufus ya bil kasaifil aghyar. Ini akan datang, dia akan cerita pula hijab tadi. Ada dua, satu hijab nur, satu hijab zulmah. Benar, rubbama waqafatil qulub wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wafir lana ya Allah khairan zidna barda afika wa alhamdulillah. Yeah.